Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Lagi kehangatan sahabat-sahabat semua berkaitan dengan skandal pasir yang berlaku di Selangor ketika suatu pemerintahan yang sekarang ini mereka sudah menjadi pembangkang sahabat semua. Dan yang paling mengejutkan terkini ISPRM menyerbu rumah kepada perasuah yang dikatakan terlibat ya di dalam skandal ini. Dan satu lagi sahabat semua, dikatakan juga bahwa ahli politik ini bakal disiasat oleh pihak ISPRM dan akan dipanggil ya dalam masa yang terdekat ya menunggu sehingga bukti cukup kuat, kukuh dan sebagainya ya untuk dikatakan ahli politik yang berpengaruh ini akan dipanggil bila-bila masa sahaja. Itu antara kenyataan daripada pihak ISPRM itu sendiri dan kenyataan daripada Azam Baki. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda pencerahan sekali lagi daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu panas ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama sudut pandang ya yang berbeza daripada Brother Iswardi. Tadi skandal. Minum air dulu. Malam tadi, tuan-tuan dah jumpa belum? Dah jumpa belum siapa nama orang yang saya sebut malam tadi kan? Dah jumpa Malam tadi saya dedahkan tentang penangkapan seorang kartel Azmin. Kroni Azmin, geng-geng kartel dahulu masa kami lawan dia orang. Telah ditangkap dan beliau merupakan bekas COO MBI, Menteri Bursa Incorporated, yang dikaitkan dengan pasir, dengan skandal pasir dan menerima suapan jutaan ringgit. Nah, daripada itu, pendedahan tersebut tak sampai satu hari telah terdedahlah safe house. Cuma saya nak bagi tahu SPRM, antara safe house yang dia ada adalah di Dubai, di Singapura. Sebab itu ada duit Sing dollar tuan-tuan di Singapura, di Dubai, di UK, di London ada safe house yang lain, tapi yang tu beyond. Kita ambil yang dalam negara ni dahulu tuan-tuan. Terdedah daripada itu 5 juta dijumpai di sebuah kondo. Kondo di mana? Kita tahu, tapi tak payah nak ceritalah sebab dalam siasatan SPRM kan. Hari ini terdedah lagi tuan-tuan. Skandal pasir, 2 lagi lokasi diserbu. Ahli politik akan dipanggil. Thank you. Made in Malaysia. Kantoi Azmin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyerbu 2 lagi lokasi yang digunakan untuk menyimpan wang susulan siasatan terhadap dakwaan skandal konsesi perlombongan pasir di Selangor. Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki mendedahkan wang Singapura dolar berjumlah 74,000 atau RM243,000 dan Singapura dolar 78,000 atau RM256,000 dirampas di 2 lokasi berasingan di Lembah Kelang, membawa kepada jumlah lebih RM500,000. Selain itu, katanya SPRM juga mendapat maklumat ada wang yang jumlahnya tidak didedahkan dilaburkan di Singapura. Macam saya kata. Dan juga mungkin ada dibuat penyimpanan di bank-bank lain. London, Dubai. Ahad lalu SPRM menyerbu sebuah pangsa puri di Kuala Lumpur disyaki digunakan tempat menyimpan wang rasuah dan menyita wang berjumlah 5 juta ringgit atau 1.529 juta Singapore dollar. Wang itu dikatakan untuk membiayai kegiatan politik seorang pemimpin pembangkang. Terdahulu SPRM menahan bekas pegawai kanan di Menteri Besar Selangor MBI, ahli perniagaan yang rapat dengan seorang pemimpin politik, seorang pemandu serta pegawai syarikat penerima konsesi. Semua mereka berumur 40 tahun. Setakat ini 15 orang telah dipanggil untuk memberi keterangan. Sementara itu, SPRM juga akan memanggil ahli politik yang dikaitkan dengan seorang daripada 4 suspek selepas ini. Tahniah SPRM, mana mau lari? Mana mau lari Azmin? Gimana tu Min? Dia akan dipanggil buat masa yang difikirkan sesuai oleh pegawai penyiasat saya, kata Azam. Katanya, seperti lazimnya, SPRM perlu mendapatkan segala bukti yang kita rasa wajar dan telah disahkan, barulah orang berkenaan akan dipanggil. Dia akan mendedahkan kedudukan ahli politik itu sama ada daripada blok kerajaan ataupun blok pembangkang
Oh, itu soalan cepu mas katanya. Saya akan beritahu bila masanya yang sesuai katanya. Jangan risau. Masanya sesuai akan tiba. Masa sesuai akan tiba. Kerana apa tuan-tuan? Yes. Ini adalah pendedahan daripada Cikgu Bat tahun 2018. 6 tahun yang lalu. Saya tak main habis sebab 8 minit kita dengar. Pejabat keadilan dalam report yang kita ada ialah menggunakan pejabat keadilan, menggunakan pejabat SUK, pejabat ESCO untuk beroperasi dan menggunakan premis-premis kerajaan untuk beroperasi. Maknanya dan player dalam ini semua dan pemalsuan surat dan sebagainya. Hari ini yang saya nak dedahkan ialah berkenaan dengan sebuah bagaimana operasi pasir ini merompak dan secara sistematik. Saya mulakan dengan memperkenalkan syarikat KKSB. KKSB ni apa? Kumpulan semester berhad. Di mana kumpulan semester ni diwujudkan di bawah kerajaan negeri untuk menyelia semua operasi pelombongan mineral, termasuk khususnya pasir lah. Memberikan hak dan sebagainya pengeluaran pasir. Saudara, di dalam kumpulan KKSB ini, ia telah ada seorang CEO yang merupakan CEO dia yang dilantik, Abdul Rahman nama CEO-nya. Kemudian saya nak ke belakang sedikit. Pada tahun 2016 telah ditubuhkan sebuah syarikat yang dipanggil Selpam Missionary Sdn Bhd yang mulanya dikenali sebagai sebuah anak syarikat KKSB. Namun kemudian setelah ada beberapa lembaga pengarah KKSB bising, ini kita ada maklumat yang sangat lengkap yang saya sebut tanpa berselindung, maka dalam website mula-mula dinamakan anak syarikat KKSB, anak syarikat dia Selpam Missionary, yang kemudian ditukar kepada apa? Ditukar kepada syarikat bersekutu. Namun Selpam Missionary sebagai lembaga pengarah dalam syarikat. Kedua ialah Selpam ini ada peranan bertindih dengan KKSB. KKSB telah ditandatangani oleh Abdul Rahman Ishak, telah memberikan projek perniagaan bernilai juta ringgit kepada Selpam, di mana dalam Selpam juga ada Abdul Rahman Ishak, orang yang sama. Maknanya saudara, saya beritahu, Abdul Rahman Ishak, KKSB, tanda tangan surat bagi kepada Selpam. Selpam ni siapa ada dalam? Abdul Rahman Ishak juga. Lebih menarik lagi, 2 orang daripada lembaga pengarah Selpam telah menubuhkan sebuah syarikat pasir yang dinamakan Tupai Sari Sdn Bhd dengan pendaftaran 107 Nabi Sali. Selain Rokiah Hassan merupakan pemilik pasir Tupai Sari yang mendapat keuntungan jutaan ringgit yang terlibat dalam proses lombong pasir. Masuk pilihan gaya pakai duit pasir yang kamu buat secara penuh korupsi dan penipuan. Dalam perkara ni pula, satu lagi sindiket pasir, macam mana berlaku? CEO yang mengendalikan operasi pasir buka sebuah syarikat Selpam, dia ada dalam, dia bagi syarikat tu pula berkenaan dengan ni, yang syarikat itu kalau dia nak panggil anak syarikat punya peranan yang bertindih, dan mana minit mesyuarat lembaga pengarah JLC bersetuju. Okey, saya tuan-tuan boleh tengok sendirilah, carilah Cikgu Bat Pasir Azmin, jumpa. Cuma soalan saya Cikgu Bat, ni dah dedah dah ni Cikgu Bat So sekarang ni Cikgu Bat, apa kata Cikgu Bat bangkitkan balik isu ini, terutama tentang Azmin ni tuan-tuan. Sebab 6 tahun lepas, 2018 pada waktu itu, beliau bercakap tentang kartel Azmin pada waktu itulah, yang mendapat kelulusan tentang perkara ini. Syarikat-syarikat ni masuk keluar dan sebagainya. Pendedahan ini saya harap Cikgu Bat terus bawa lagi. Apa tujuan nak bawa ni tuan-tuan? Kan Cikgu Bat ni pejuang rakyat. Kan Cikgu Bat kena dedahkan. Kena hebohkan. Kena bawa supaya akhirnya Azmin itu terlungkup dan terkatup karier politiknya. Macam Cikgu Bat. Takkan dah masuk bersatu sekarang ni dah sama kapal dengan Azmin dah tak berani.
ke Cikgu Bat dah kantoi sekarang ni kan. Tak berani. Tapi dalam masa yang sama je tuan-tuan dalam masa yang sama, adik Azmin Ali Umi Halfida hari ini menulis satu kisah tentang abangnya yang kantoi. Kita sama-sama baca kan, abangnya yang kantoi. Nak pergi mana tu Min? Min, nak pergi mana tu? Okey, kita baca. Sempat ke lari Min? Tak sempat kot. Tapi cubalah naik tongkang ke bot laju ke, kot-kot lepas ke seberang kan? Boleh sakau lagi. Boleh acting angel tu. Tak tu lah. Lain kali jangan naya adik-beradik macam aku and Diva AA. Rumah mak abah tu kan tanah pesaka kita besar sama-sama. Dari kecil main guli sama-sama. Main lempar kad, main konda-kondi, main congkak, main polis sentri. Kan banyak kenangan. Tup-tup bila mak pejam mata je, kau terus jadi gangster. Tak izin aku and AA balik masuk rumah tu. Even walau sehari. Even hari kedua selepas mak meninggal, aku balik nak masuk, tup-tup kena halau dengan balaci. Kau suruh aku balik dan jangan pijak lagi. Aku punya meraung dalam kereta ketika kubur mak masih merah, bak kata orang. Zalim sungguh, worse than Yahudi. Sedangkan aku yang jaga mak sepanjang hayat dia dan meninggal dunia pun dalam genggaman aku. Satu-satunya anak yang balik tiap minggu teman mak tidur kecuali aku kat outstation lah. Satu-satunya anak yang tidur dan temankan mak malam raya sampai akhir hayatnya. Sedangkan bayang kau pun tak nampak bertahun-tahun. Kau buang mak macam sampah. Ziarah pun tidak. Nafkah ibu pun tak diberi. Telefon tidak. Mak call kau beratus-ratus kali pun kau tak angkat. Kau lalu 10 kali depan rumah mak. And kalau mak nampak lambai-lambai kereta BBM kau tu, haram kau nak singgah atau berhenti. Sikit kau tak rasa kesian and sedih lihat ibu tua 80 tahun melambai-lambai anaknya ketika si ibu sedang siram pokok bunga. Penuh linangan air mata bonda. Hati kering kau ni Azmin. Selama beberapa tahun anak-anak kau membesar, sedikit pun kau tak ajar depa call nenek. Tanya kabar, sihat ke tidak dan sewaktu dengannya. Tidak ada satu hari atau satu saat kau ajar anak kau tidur rumah nenek. Never. Tidak ada setan sehinggalah arwah pergi buat selama-lamanya. Betapa hancurnya hati seorang ibu. Hanya Allah yang tahu berapa juta air mata seorang ibu yang gugur. Kerana kau hanya para malaikat yang mencatatkannya. Tup-tup, mak pergi, pandai pula kau rampas semua harta dia je. Kau zalimi hak aku dan Azwan sebagai anak yang sah dan berhak untuk mendapatkan perkongsian faraid. Belas juta tu syaitan, sesen aku dan Azwan tak dapat. Kami diam je. Sebab kami tak iblis macam kau. Hanya angkat tangan pada Allah tiap kali solat. Ingat Min, kau dah tua, bukan muda, dah 60 pun. Kubur pun dah panggil. Kifarah tetap akan datang. Doa adik-beradik yang dizalimi, dikhianati. Especially aku puluhan tahun dengan segala fitnah dajjal untuk tutup taib bos tersayang. Akhirnya Allah balas orang yang sama yang disanjung di julang lah yang akan seret kau ke muga pengadilan. Dia sebut Anwar Ibrahim lah ni. Atas semua isu rasuah atau taib yang kau buat selama puluhan tahun, rezeki haram tetap panas Min. Penghujungnya ke mana pengakhiran kamu? Ke tahap yang lebih mulia atau terhumban ke lebah hina. Aku tunggu Min isu panas yang sedang meletup. Sekalipun andai kata sehari nanti kau ke penjara di atas segala kes rasuah raksasa dan mega bilion sekalipun, aku nak bagi tahu kau satu je. Aku tetap adikmu. Walaupun beratus kali kau cakap kat mak, aku bukan adik kau dunia akhirat. I'm writing this in tears. Macam dirobek-robek, disiat-siat dada ini. Hanya kepada Allah aku sandarkan kesedihan ini. And please, bear in mind, Min. If anything happen to you, I will still visit you in prison. Aku tetap ziarah kau di penjara. Sebab kau tetap abang aku dunia akhirat. Kalau kau pergi dulu satu hari nanti, aku tetap baca Yasin untuk kau. Aku tak minta kau ke penjara, tetapi aku rasa Allah cukup adil untuk meletakkan kedudukan kau di mana? Di penghujung usia, di atas semua dosa-dosa besar yang kau dah buat dan hancurkan hati mak, remuk rendam. Kau pergilah ke kubur mak esok, mintalah restu dia. Walau di dua alam yang berbeza, Allah Maha mendengar. Nangislah sepuas maunya sebelum takdir buruk menjengah tiba. Na'udzubillah min zalik. Ingat Min, Allah is watching setiap perbuatan kita walau sebesar zarah. Kun fayakun. Yang hak tetap hak, yang pasti, yang batil pasti hancur. Takbir, Allahu Akbar. Azmin. Kan? Azmin. Begitulah tuan-tuan.
penghujung kisah nasib manusia yang mengkhianati amanah, yang mengkhianati kepercayaan, yang mengkhianati jawatan, yang mengkhianati apa yang telah diberikan kepada kita daripada kepercayaan orang kepada dia, sehinggalah akhirnya dia lompat sendiri, dia khianat sendiri. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kami kekal dalam perjuangan kami ini. Kami kekal walaupun kami dihina sebelum ini. Kami dikata macam-macam. Kami dikata menentang orang sendiri. Kami dikata sebagai pengkhianat parti. Kami dikata sebegitu sebegini. Kami ditindas. Kami tak ada wang. Kami adalah reformis yang tak ada duit. Kami bergerak sendiri. Kami ditindas. Walaupun duit mereka berjuta, kami lawan tuan-tuan. Kami tentang mereka. Kerana kami sedar ini perjuangan yang sebenar. Kita nak buang dulu musuh daripada dalam selimut, macam kata saya dalam satu live dahulu. Sebelum kita nak berjuang dan bersihkan negara kita, kita kena bersihkan orang di dalam parti kita. Dan alhamdulillah, doa kami yang teraniaya ini telah termakbul. Doa kami yang teraniaya ini telah termakbul. Dan kita kena faham perjuangan ini belum tamat, belum habis. Jangan ingat bila mereka lari, mereka akan hilang dan dapat lari selama-lamanya. Suatu masa dahulu kau berada di atas. Kau berada di awang-awangan. Kau ingat takkan boleh tercapai tangan kami ini kepada kamu. Tetapi kamu lupa di atas kamu itu ada lagi yang lebih tinggi daripada kamu, yang menentukan nasib dan juga tata cara hidup kita. Mereka merancang, Allah merancang. Perancangan Allah juga lah yang terbaik. Tuan-tuan, hashtag sayang PMX. Umi Halfida kita tengok di mana dia sekarang. Bagaimana keadaan dia sekarang? Bagaimana keadaan keluarganya? Bagaimana fitnah yang telah dilemparkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu akhirnya telah memakan diri. Dirinya, keluarganya. Kita lihat keadaan mereka sekarang. Dengan berantakan dan sebagainya. Kita lihat keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetap di situ. Tetap utuh dan kukuh. Tetap bersama memperjuangkan rakyat. 20 tahun tertunda. Tapi bagi saya itu adalah satu kemenangan yang tertunda. Dan insya-Allah kita akan lebarkan sayap reformasi ini di Sarawak, tuan-tuan. Kita akan lebarkan sayap reformasi. Alright, so itu dia sahabat semua. Satu lagi sudut pandang yang berbeza ya daripada Brother Iswardi ya, turut memberikan sedikit pencerahan berkaitan dengan adik-beradik kepada Azmin Ali yang kucak kacir perebutan harta. Azmin begitu dikatakan oleh kakaknya sebagai seorang yang berhati syaitan, iblis dan sebagainya. Oh, ini sudah panas, apatah lagi sekarang ini terpalit dengan skandal pasir di zaman ketika beliau menjadi seorang yang berpengaruh di Selangor. Jadi satu demi satu perkara sahabat semua terbongkar daripada pihak SPRM ya, dan menarik untuk kita ikuti ya dari masa ke masa berkaitan dengan isu ini. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.